أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini seperti biasa akan meneruskan pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Namun seperti yang sudah saya nyatakan pada kuliah yang lalu, saya ingin menyempurnakan sedikit lagi penjelasan apa yang telah saya jelaskan pada kuliah yang lalu itu, iaitu mengenai persoalan berkait dengan fardu ain dan fardu kifayah. Sudah saya nyatakan dulu bahawa sebab yang menjadikan saya terdorong untuk menjelaskan perkara ini kerana ada pertanyaan dan ada permintaan untuk supaya saya memberikan sedikit penjelasan sekadar yang termampu, kerana didapati ada kekeliruan di kalangan sebahagian para sahabat kita dan ahli masyarakat kita dalam memahami perkara ini. Dan telah saya nyatakan secara ringkasnya, secara kesimpulannya, bahawa fardu ain itu adalah sesuatu kewajipan yang tertentu ke atas seseorang. Maka ilmu fardu ain itu adalah ilmu atau pengetahuan yang berkaitan dengan sesuatu kewajipan yang tertentu ke atas seseorang. Maka sesuatu yang bukan menjadi kewajipan seseorang itu, maka tidaklah dinamakan sebagai fardu ain. Dan sudah saya jelaskan beberapa aspek yang perlu kita lihat untuk mengecam dan mengenali fardu ain ini. Salah satunya adalah dari segi taraf. Dari segi taraf, dan yang kedua dari segi skop. Dari segi taraf tu sejauh mana kedalaman huraian dia tu. Ada satu bahagian bertaraf fardu ain, lebih daripada itu dia menjadi fardu kifayah atas perkara atau persoalan yang sama. Saya pernah didatangi oleh beberapa orang yang bertanyakan tentang beberapa istilah lah. Baik, ingin saya nyatakan di sini sesuatu bahasan penjelasan mengenai perkara itu apabila dia melibatkan perincian.
perincian mengenai dalil-dalilnya, perincian mengenai istilah-istilahnya, perincian huraian mengenai perkara itu sendiri, maka hal-hal yang bersifat perincian itu tidak lagi bertaraf fardu ain secara umumnya. Tidak lagi bertaraf fardu ain. Baik. Sebagai contoh, saya pernah didatangi oleh beberapa orang yang tanya mengenai beberapa istilah yang agak asing pada dia. Mungkin dia tak belajar dulu, dan dia baru belajar dan tak berapa faham. Baik, dia tanya saya tentang istilah kam muttasil dan kam munfasil dalam ilmu usuluddin. Apa maksudnya? Kam muttasil, kam munfasil. Kalau dalam kitab lama diterjemah secara harfiannya atau literanya, beberapa yang bersambung, beberapa yang bercerai. Jadi pening sikitlah nak faham tu. Jadi saya tanya, kita muskil, kenapa dia tanya perkara ni? Jadi rupanya dia sedang dilanda kebimbangan. Dia sedang dilanda kebimbangan mengenai tahap akidah yang dipegang selama ini. Apakah sehingga dirasakan bila dia tidak memahami perkara itu atau tak tahu perkara itu, seolahnya akidah dia selama ni itu tidak melepasi tahap minima fardu ain, seolahnya tak betul dan tak sah. Lalu kebimbangan yang lebih daripada itu lagi, ibadah-ibadah yang dia buat selama ni itu bagaimana? Timbul berkait lalu dah. Inilah yang menakutkan dia. Lalu saya cuba nak mententeramkan dia. Saya tanya, baik, anda tahu tak bahawa Tuhan itu bersifat Maha Esa, Wahdaniyah namanya. Tidak ada Tuhan yang dua, yang kedua, yang ketiga, tidak ada. Tuhan itu Maha Esa, satu je Tuhan itu. Tidak berbilang-bilang. Tahu dan faham tak perkara itu? Yang itu faham, dia kata, tahu. Kemudian zat Tuhan itu bersifat mukhalafah, tidak menyerupai sesuatu, tidak melibatkan tempat, tidak melibatkan masa, tidak melibatkan bahagian tu, bahagian ni, anggota tu, anggota ni, tak ada semua itu. Faham? Tu faham. Tu sudah faham, sudah tahu. Baik, saya kata cukup. Untuk memahami kadar fardu ain dalam bab ni sudah memadai. Adapun kam muttasil, kam munfasil itu adalah istilah dan huraian kepada wahdaniyah, perinciannya. Jadi huraian-huraian itu diperlukan untuk, antara keperluannya untuk menolak syubhah, yakni keraguan-keraguan yang berbangkit atau ditimbulkan. Jadi orang yang mengaji, dia akan mengajilah perkara itu untuk menolak kekeliruan yang timbul pada diri dia sendiri, sekiranya timbul, atau yang dibangkitkan oleh orang lain supaya tak terkeliru. Sebab itu ulama-ulama menjelaskan, sekiranya tak timbul kekeliruan, tak perlu dia belajar benda itu, tidak menjadi kewajipan dia. Tapi sekiranya timbul keraguan pada diri dia, timbul banyak kemuskilan berkait perkara itu, banyak pertanyaan, banyak soal timbul, anda yang macam-macam, baru dia wajib mempelajari benda itu sekadar dapat membuang keraguan-keraguan itu, kemuskilan itu. Contohnya, dah Tuhan tu dia ada anggota ke? Contohnya, ada bahagian muka, bahagian tangan ke? Sekolah sekiranya mari gitu, baru dia kena belajar benda tu. Istilah kam muttasil, kam munfasil itu, untuk menolak syubhah-syubhah itu. Kalau tak timbul benda ni, sudah memadai. Contoh, baik. Kemudian pernah juga sesetengah orang datang tanya kita tentang dur dan tasalsul. Dur, tasalsul.
Itu istilah-istilah usuluddin. Saya tanya dia, bila dia keliru tentang perkara itu dan kita teliti, ada sebab kenapa dia mari tanya kita tu, kita tanya dia semula. Anda tahu tak Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Kidam berarti sedia kala, dengan erti tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaan, yang ini tidak ada penciptanya. Dia tidak ada permulaannya. Kalau ada permulaan, adalah penciptanya. Yang ini tidak ada permulaannya. Tahu yang itu, faham yang itu, faham. Tahu yang itu, kidam, cukup. Memadai untuk melepaskan keperluan fardu ain. Adapun huraian dia tu, sekiranya Tuhan itu ada permulaan, adalah pencipta dia, sama ada batu dia berantaian, panggil sama dia dalam bentuk pusingan, panggil do, ataupun dia berpanjangan, panggil tasalsul, itu huraian dalil. Dan itu bukan lagi bertaraf fardu ain. Jadi saya jelaskan kepada dia, kerana dia bimbang, kerana dia tak mengaji benda ni, dia tak faham balik benda ni, dia rasa macam akidah dia tu tak sesat, berbahaya. Jadi kita beritahu batasan kat mana. Kadar mana yang perlu dia tahu, kadar mana yang kalau dia tahu, dia tidak perlu tahu, yang dia tidak perlu tahu. Tapi kalau dia tahu, dia ada kekuatan untuk faham, dia ada kekuatan untuk memahami, mendalami, lebih baik. Saya tak kata tak baik. Kalau dia ada kekuatan, dia ada kefahaman, dia ada kerajinan untuk belajar, untuk faham, lebih baik. Cuma kita nak tahu sepadang mana. Supaya apa? Supaya orang yang tak mampu nak faham, tak dapat faham dengan baik, ataupun tak mampu nak menggarap dengan baik, tidak keliru dengan akidahnya dia tu, tentang kesahihan akidah dia tu. Itu yang perlu saya jelaskan. Kemudian ada yang tanya, kemudian dia baru mengaji, buka kitab rendah je, bukan kitab tu, bukan kitab tinggi. Ada kidam disebut dalam kitab tu, kidam zati, kidam sifati, kidam idafi, kidam zamani. Dia tu dah kuan, kita tak pun nak faham dia tu. Hak tu pun sama jugalah. Itu istilah-istilah ahli tasawuf. Untuk memahami pengertian-pengertian yang ada itu bukan menjadi keperluan. Tapi kalau dia faham molek, dia mengaji molek, tahulah. Jadi huraian-huraian pendetilan tadi itu, sebahagian besarnya itu menjurus kepada untuk menolak syubha-syubha seperti yang saya terangkan. Contohnya seperti yang saya terangkan dulu, bila mengaji sifat ma'ani, ulama-ulama usuluddin menjelaskan dia ni dari jenis sifat yang dikatakan wujudiyah. Memang sifat tu memang ada, sabit, ada benda tu. Ada sifat tu. Jadi kita ni, orang ramai ni, cukup kalau dia tahu bahawa Allah Ta'ala tu bersifat kudrat dengan makna maha kuasa, dengan makna kuasa. Jadi Tuhan yang bersifat dengan kudrat tu, dia jadi maha kuasa. Situ beri pun dua dah. Ma'ani pun ada, ma'nawiyah pun ada dah. Cukup memahami perkara itu. Jadi bila ulama usuluddin membahaskan tentang sifat ma'ani ni dari jenis apa? Wujudiyah, dinamakan wujudiyah. Memang sifat tu ada untuk menolak faham Mu'tazilah atau faham-faham yang seumpama dengan dia, yang kata Tuhan tak ada sifat-sifat ni. Tapi mereka taklah kata Tuhan tu tidak berkuasa, tapi tak ada sifat kudrat tu. Tuhan tu berkuasa bukan dengan sifat tu. Nak tolak. Itu bukan faham Ahlussunnah. Bahkan itu dilihat berlawan dengan nas Al-Quran dan hadis yang mengisbatkan adanya kudrat, adanya ilmu dan sebagainya. Itu nak tolak syubha-syubha ataupun aliran pemikiran. Sama juga dengan Jabariyah dan Qadariyah. Itu aliran pemikiran, perincian, dan bukanlah bertaraf fardu ain. Hak wajib kita fahamnya bahawa pertama sekali Allah Ta'ala tu maha kuasa. Apa-apa yang berlaku tu tak akan terlepas daripada kekuasaannya. Allah Ta'ala tu maha berkehendak. Apa-apa yang berlaku itu dengan kehendaknya belaka. Baik. Kemudian apa yang wajib kita tahu, Allah Ta'ala tu dia ada qada' qadanya. Dia ada ketetapan dia. Apabila sampai masanya terjadi yang dinamakan qada' qada,
Yang perlu kita tahu bahawa Tuhan itu telah menetapkan segala-galanya. Bila sampai masanya, terlaksanalah ketetapan itu. Itu wajib kita tahu. Bila kita pegang molek itu, bahawa segala-galanya sudah ada takdirnya, kemudian satu perkara lagi yang merupakan apa yang patut kita faham, sekalipun demikian, manusia ini ada bahagian usaha dan ikhtiarnya. Itu adalah taklif, sesuatu yang ditaklifkan Allah kepada kita untuk mengusahakannya. Atas usaha kita itulah manusia itu akan dinilai baik ke buruk. Nak tahu dosa pahala atas usaha itu, bukan atas kejadian tu. Atas usaha tu, ikhtiar kita tu. Bila difaham perkara ni, sudah memadai. Dan sudah terlepas dia daripada kekeliruan Jabariyah dan Qadariyah. Dipegang molek. Cuma bila nak dihuraikan perincian, ada mazhab Jabariyah, Qadariyah, itu perincian. Syubhah-syubhah yang timbul. Dan itu bukan lagi bertaraf fardu ain. Tapi kalau dia tahu, dia mengaji, lebih baik, lebih kukuh. Cuma saya nak khabar, kalau ada orang tak faham dia tu janganlah sampai tahap dia ragu terhadap pegangan dia, sehingga dia rasa tak lepas minimal lagi, ataupun pegangan selama ini tak cukup, tak lepas sehingga dia tak sah, lalu amalan yang dibuat sama ni rosak semuanya. Jangan sampai begitu. Jangan sampai, biar dia tahu sepadang ni. Demikian juga huraian Tuhan tu ada ketetapan. Bila sampai masa terlaksana, orang panggil qada qadar. Hak mana qada, hak mana qadar, hak itu bukan kewajipan dia tahu. Itu khilaf ulama. Ada yang sebut terbalik. Itu khilaf ulama. Ada yang kata qada tu ketetapan, qadar tu pelaksanaan. Ada orang kata terbalik. Jadi bahagian ini hak mana qada mana qadar tu, itu bukan kewajipan. Hak wajib tahu bahawa Tuhan itu ada ketetapan dia, bila sampai masa jadi. Orang panggil qada qadar. Hak mana tak perlu perinci. Itu bukan lagi taraf fardu ain. Biar faham benda begini. Jadi saya sebut tadi tu kerana timbul kekeliruan lah. Bila orang tak faham benda ni dan tidak dijelaskan, timbul dia rasa seolahnya tak lepas fardu ain, bidat fardu ain, kalau akidah itu tak pakai. Bila akidah tak pakai, amalan-amalan lain sia-sia. Dia berkait seolahnya. Jadi dibaca gitu, dia bawa situ. Dan siapa dia tak takut? Apa dia tak takut? Lebih-lebih lagi umur kita ni lepas peceng dah ni, nak peceng dah, nak peceng dah, nak mati esok karang dah. Tak takut apa? Biar jelas. Demikian juga dalam masalah fiqh. Dalam masalah fiqh, pengetahuan tentang kewajipan-kewajipan yang terkait seseorang itu, dia wajib tahu. Tentang taharahnya, tentang solatnya, tentang puasanya. Tapi apa-apa yang belum menjadi kewajipannya, tak jadi fardu ain lagi. Dia tak ada cukup kelayakan untuk pergi haji, tak jadi fardu ain lagi. Tapi kalau dia mengaji dulu, masa dia mengaji itu, benda tu bukan ilmu fardu ain untuk dia. Tapi kalau dia mengaji dulu, lebih baiklah. Takkanlah esok nak pergi haji, malah ni duk mengapa, malah ni duk mengaji. Jadi, tapi masa dia mengaji itu bukan keperluan fardu ain dia. Sama orang yang tidak ada pemilikan, maka bab zakat bukan menjadi kewajipan dia, hukum hakam dia tu. Tahu bahawa rukun Islam, zakat itu sebahagian dari rukun Islam, itu memang wajiblah kerana dia termasuk dalam rukun Islam. Tapi perincian hukum-hukum dia tu berkait dengan zakat ni, dia tak ada pitih, tak ada modal, tak ada benda kecuali zakat fitrah tu, hak lain-lain tu. Zakat perniagaan, zakat peternakan dan sebagainya. Mengetahui perkara itu bukan fardu ain untuk dia. Sehinggalah dia ada pemilikan yang mendaki dia ni kena keluar zakat, barulah menjadi fardu ain ke dia. Kalau dia belajar masa tu, ilmu tu bukan ilmu fardu ain untuk dia. Tapi takkanlah nak tunggu bila cukup semua baru nak pergi cari tok guru. Jadi masa dia mengaji itu bukan fardu ain, tapi moleklah dia ngaji dulu. Biar faham dia ni. Biar faham dia ni. Demikian juga ikhtilaf ulama tidak menjadikan fardu ain. Yang ni kata muktamad, yang ni tidak muktamad, yang ni rajih, yang ni tak kuat, ni qaul dhaif dan sebagainya. Itu bukan taraf fardu ain.
Itu orang mengaji. Orang pekat tafakuh. Demikian juga iskalat, kemuskilan, andaian dalam fiqh banyak andaian hendak berlaku atau jarang berlaku. Sekiranya begini, sekiranya begini. Mengetahui benda-benda macam tu dia tak terkait dengan kewajipan fardu ain. Kecuali benda tu kait dengan dia, barulah menjadi fardu ain. Biar faham dah ni supaya kita. Jadi akhir sekali perkara yang saya nak jelaskan ialah tentang kitab pengajian di Nusantara ni. Mengaji. Ini satu kekeliruan juga. Sehingga kita dengar ada sahabat-sahabat kita, ada ahli masyarakat kita yang tuding menuding. Maksudnya ada setengah tu kadang-kadang dia larang orang pergi mengaji kerana atas kefahaman kitab ni bukan fardu ain untuk dia dan sebagainya. Saya nak terangkan macam mana keadaannya. Rata-ratanya di Nusantara ni kitab-kitab yang ditulis oleh ulama ni jarang sangat je. Dalam kitab tu fardu ain semata-mata. Dalam kitab ni pula fardu kifayah semata-mata. Saya terlupa nak buat kesimpulan sikit lagi tadi tu. Perkara kedua berkait fardu ain ni skop, ruang lingkup. Ruang lingkup ni. Jadi orang kita kadang-kadang agak sepit sikit dari segi ruang lingkup ni. Pada dia fardu ain ni tentang taharah, tentang sembahyang, tentang puasa, tentang zakat, haji, tak lebih dari itu. Sedangkan kewajipan-kewajipan yang berkait dengan seseorang tu banyak lagi, bergantung keadaan orang tu. Kalau dia seorang bapa, dia kena tahu ilmu kekeluargaan, ilmu hubungan suami isteri. Seperti contoh orang yang nikah ramai lain lagi. Dia ada hal-hal yang perlu dia tahu sebagai tambahan. Orang yang bekerja pun sama juga, bergantung pekerjaan dia. Dia kerja jenis apa? Bisnes, berniaga. Ada ilmu yang menjadi fardu ain yang kena tahu dalam bab tu. Peternakan, pertanian, dia ada perkara-perkara yang wajib dia tahu berkait dengan perkara itu. Demikian juga orang yang hidup dalam bermasyarakat, dia hidup berjirang dengan orang, dia kena tahu undang-undang berjirang ni mana. Ada kewajipan yang perlu dia tahu. Dia hidup bermasyarakat, berhubung dengan orang. Ada perkara yang wajib dia tahu dalam hubungan dia dengan orang lain. Ada larangan-larangan yang perlu dia tahu berkait dengan perkara itu. Ini jarang orang nampak sebagai fardu ain. Bahkan saya beri contoh dulu, ilmu tentang saham pun ada kalanya menjadi fardu ain kepada orang lain. Orang yang terlibat dengan bidang tu jadi fardu ain ke dia. Jadi mungkin tak jadi fardu ain kepada orang lain, jadi fardu ain kepada orang lain pula. Demikian juga ilmu fardu kifayah. Kalau masing-masing mengambil sikap, lepas belaka. Dah cara fardu kifayah, bukan dah kait dengan kita. Masing-masing buat gitu belaka. Sekampung, sedaerah, senegeri buat gitu belaka. Berdosa belaka. Siapa dia nak tanggung? Kalau masing-masing bersikap itu. Sebab itu mengajilah. Mengajilah fardu ain ke fardu kifayah ke. Sebab kita dah tahu kadang-kadang fardu kifayah sampai masa jadi fardu ain kita. Ngajilah dua-dua ni. Cuma keutamaan itu penuhilah keperluan fardu ain dulu, keutamaannya. Cuma realiti yang saya nak kabur akhir sekali hari ni tentang kitab-kitab yang digunakan. Ni sikit saya nak jelas. Rata-ratanya kitab-kitab yang digunakan di Nusantara ni lah, jarang yang kitab tu hanya menyentuh fardu ain saja. Kitab ni pula fardu kifayah saja. Hampir keseluruhannya sudah bercampur dalam kitab tu. Kadang-kadang bab-babnya tu bab fardu ain, tapi huraian dia tu lebih daripada kadar fardu ain. Kadang-kadang bab-babnya itu banyak, tapi semuanya itu bab-bab fardu ain kadang-kadang. Jadi rata-rata kitab yang ditulis ulama ni sudah bercampur-campur antara fardu ain dan fardu kifayah. Kenapa jadi macam tu? Antara puncanya kerana tuntutan kaedah penulisan kitab. Ini kena mengaji pula suku tentang bagaimana kitab itu ditulis. Orang dulu nak tulis kitab ni, dia ada peraturan dia. Dia ada ilmu dia tentang susunannya, tentang
perkara yang patut dia tulis itu dia. Jadi untuk memenuhi keperluan menulis kitab itulah menjadikan tulisan kitab ulama itu bercampur antara fardu ain dan fardu kifayah. Contohnya, orang nak tulis kitab, nak membahaskan satu perkara, pertama sekali dia kena bahas ta'rif dulu. Dari segi bahasa, dari segi istilah, benda-benda macam ni tak perlu tahu orang awam. Bukan taraf fardu ain, tapi cara nak tulis kitab kena ada benda-benda gini ni. Nampak tak? Itu tuntutan penulisan kitab. Kita kena faham benda-benda macam ni. Jadi nak kabarnya hari ini kitab-kitab tu di dalamnya sudah bercampur antara fardu ain dan fardu kifayah. Baik, saya nak beri contoh 2 kitab lah. Yang kitab ini ada kontroversi dari segi sikap ni. Semacam saya katakan tadilah, ada orang yang sampai kita dia ni ditegur kena pergi mengaji kitab Al-Hikam dengan guru-guru yang mengajar. Tapi orang tegur dia tu pula pergi ngaji kitab Minhajul Abidin. Jadi saya kata waktu 2 kali 5 je. Baik, macam mana jadi macam ni? Macam mana? Baik. Pertama sekali kitab Minhajul Abidin, bahawa kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali bukan untuk memenuhi keperluan fardu ain, tetapi di dalamnya, isi kandungannya itu banyak bahan-bahan fardu ain yang diperlukan oleh orang yang memerlukannya. Tapi kitab itu sendiri bukan sasarannya khusus untuk golongan fardu ain. Baik, macam mana? Macam mana saya boleh kata macam tu? Pertama sekali, kalau tuan-tuan mengaji kitab ni baca bab pertama itu, muqaddimah dia tu, Imam Ghazali terang-terang khabar beritahu, aku tulis kitab ni bukan untuk golongan orang ramai saja, bahkan untuk ulama juga akan ambil manfaat di sini. Maksudnya orang awam tu boleh ambil manfaat, ulama juga ambil manfaat. Taraf ulama pun dapat memanfaatkan kitab Minhajul Abidin. Artinya apa? Kitab aku ni sasarannya bahawa ulama pun perlu tahu dan diambil manfaat daripadanya, tapi dalam tu juga banyak manfaat untuk orang ramai bertaraf fardu ain. Gitu nak kabut. Isi kandungan dia tu. Baik, dalam Minhajul Abidin, di dalam tu dibahaskan tentang antaranya masalah khawatir, lintasan-lintasan hati secara detail, terperinci. Nafsani, syaitani, rabbani, dengan huraian yang sangat halus dan mendalam. Itu bukan lagi taraf fardu ain. Dijelaskan dalam Minhajul Abidin itu tentang uzlah, persoalan khalwat ni, uzlah mengasingkan diri, perinci yang panjang, detail. Dan itu bukan lagi taraf fardu ain. Dijelaskan tentang tingkatan takwa. Tingkatan-tingkatan takwa yang tinggi sampai ke tahap ujung takwa tu. Itu bukan lagi taraf fardu ain. Tapi dalam tu banyak akhlak-akhlak, dibahaskan tentang akhlak yang itu adalah bahagian fardu ain. Jadi kitab tu tidaklah ditulis untuk sasaran fardu ain, tapi dalam dia tu, isi dia tu banyak mengandungi perkara-perkara fardu ain. Itu maksudnya. Sebab itulah Syekh Abdul Samad Palembang dia kata untuk memenuhi keperluan fardu ain ini cukup kalau dia mengaji. Disenaraikan 3 kitab. 1 kitab Sairus Salikin yang beliau tulis itulah. Mana-mana yang ada kitab ni, Sairus Salikin dia buka bahagian depan tu, awal jilid pertama. Untuk memenuhi keperluan fardu ain ini cukup dia mengaji kitab Sairus Salikin ini. Kemudian disebut juga cukup kalau dia mengaji kitab Minhajul Abidin ini. Kemudian disebut juga cukup kalau dia mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Ihya tu kitab Imam Ghazali absurd sekali. Absurd sekali. Jadi apa erti kata Syekh Abdul Samad ni? Jadi kitab-kitab ini bukanlah ditulis sasarannya fardu ain, tapi isi dalam dia tu banyak dapat memenuhi keperluan fardu ain. Itu maksudnya. Sehingga dia kata cukup
memenuhi orang untuk memenuhi keperluan fardu ain ni dia belajar kitab ihya. Kitab tu kitab besar, bukan kitab kecil. Jadi kesimpulan mudahnya, Minhajul Abidin ini bukan kitab bertaraf fardu ain, tapi dalam tu banyak isi-isi yang diperlukan oleh orang yang bertaraf fardu ain. Biar faham. Baik, bagaimana dengan hikam? Hikam pun seperti itu. Seperti itu. Sebab itu menurut ulama-ulama, hikam ini seumpama ihya kecil. Macam kitab ihya, tapi ihya skala kecil. Dari segi mana? Dari segi rangkuman dia tu, rangkuman. Kitab ihya ni dia ada mencakupi bidang-bidang yang sangat luas. Akidah ada dalam tu, fiqh ada dalam tu, tasawuf pun ada dalam tu. Dan akidah pun bercabang-cabang, fiqh pun banyak-banyak masalah, tasawuf lebih banyak lagi dalam tu. Jadi kitab hikam yang kecil tu, dia seumpama ihya dari segi tu. Dari segi rangkuman dia tu, menyentuh banyak perkara. Ada untuk orang permulaan, ada orang untuk tengah berjalan, ada orang untuk peringkat sampai ke hujung dah. Ada belaka dalam tu. Maka kerana itulah Syekh Ibn Ajibah, antara orang yang membuat syarahan tentang kitab hikam ini, dia kata dalam kitab hikam ini ada 4 bahagian. Salah satunya adalah bahagian untuk orang awam. Buka orang yang tahu bahasa Arab, buka kitab Syarah Hikam, Iqazul Himam namanya. Syarah kitab hikam oleh Syekh Ibn Ajibah. Dan bukan dia seorang, alim ulama lain pun menyebut perkara yang sama. Syekh Abdul Ula dalam Hikam Ata'iyah pun seperti itu juga. Jadi salah satu bahagian yang ada dalam tu adalah bahagian nasihat-nasihat ketauhidan, akhlak-akhlak dan sebagainya. Yang ini bahagian untuk orang awam, kata Syekh Abdul Ajibah. Dan dalam kitab hikam ni ada hazun wafir, ada bahagian yang banyak, yang cukup untuk memenuhi keperluan tu. Ada. Tapi dalam tu juga ada untuk orang yang peringkat tinggi, ada juga. Sama macam ihya jugalah. Jadi kesimpulan mudahnya, taraf hikam dengan Minhajul Abidin dari aspek fardu ain ke fardu kifayahnya serupa. Kitab itu bukan ditulis untuk memenuhi keperluan fardu ain, tapi isi dalam tu banyak berkaitan dengan fardu ain. Biar jelas lah. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, muskil tadi bila berlaku dalam masyarakat, ni kaedah-kaedah masyarakat lah. Kapung ni, ni dia. Jadi timbullah isu-isu tadi tu. Tak boleh mengaji kitab ni tinggi, ni kitab hikam ni bukan fardu ain. Jadi kawan ni wahai minat mengaji. Tahu tak tahu kawan ni pergi mengaji juga, tapi pergi mengaji kitab lain, kitab Minhajul Abidin. Tadi marah kawan ni atas alasan bukan fardu ain. Dia mengaji kitab ni taraf pun serupa. Tu saya kata bila jumpa 2 kali 5 belaka saya kata. Maksudnya kesimpulan mudahnya, galaklah orang supaya mengaji ilmu senang. Mengajilah ilmu, biar jadi alim, biar tahu banyak perkara. Fardu ain ke, fardu kifayah ke, dan sebagainya. Cuma keutamaannya itu mestilah kepada fardu ain. Tapi biar dia faham konsep fardu ain yang dimaksudkan tu. Kalau kita tak ambuh, fardu ain pun dok, fardu kifayah pun dok, fardu tak payah. Fardu tak payah. Itu reka saya lah. Tak ada istilah tu, saya reka je. Ain pun dok, setengah tu kadang-kadang berlaku. Dia meninggalkan majlis ilmu kerana dia anggapnya kuliah ceramah tu bukan taraf fardu ain, dia lari rela balik rumah. Balik rumah tu ain pun dok, kifayah pun dok. Doklah kena kaburnya. Ini angkara daripada punca daripada kekeliruan dalam bab ini. Jadi saya cuba menjelaskan sekadar yang termampu. Hak nak pakai, pakailah. Hak tak mau terima, teruklah. Tak payah pakailah. Tapi cepat mari syarat malam ni. Jadi tak dan juga nak memulakan syarah hikam malam ini, tak apalah. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan mula untuk sambung balik pengajian al-hikam ini dengan harapan mudah-mudahan yang diterangkan tadi tu kalau rasa sesuai terimalah, kalau rasa tak sesuai tak payah pakailah. Tanyalah pula orang lain apa yang saya kata tu boleh pakai ke tak boleh pakai. Rujuk kepada ramai orang, itu lebih baik. Pakailah apa yang kita rasa senang dengannya.
Sekianlah saja dulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.